Berjumpa lagi kita. Inilah dia episod 3C. Jadi seperti yang diberitahu sebelum ini, dalam episod ni lah kita boleh sentuh tentang chord. Orang putih panggil chord. Orang Melayu pun dia tiru juga, dia panggil chord. Okay. Ingat setiap kali petik dia bunyi note lah. Kita petik je dia bunyi satu note. Macam ni. Satu note. Satu note. Satu note. Satu note. Bila kita nak main chord, aku tak tahu definisi orang lain lah. Ini definisi aku lah, entah betul atau tidak. Tapi aku kongsikan juga. Chord ialah apabila dua note atau lebih dimainkan serentak. Okay, ingat betul-betul dua atau lebih note dimainkan serentak. Jadi apa? Jadilah dia chord. Okey? Dan ingat lagi scaling major Scaling major. Aku kena cerita je scaling major ni. Ingat episod-episod sebelum ni. Sebab chord dibentuk berasaskan scaling major. Okey? Jangan lupa, chord ataupun pembentukan chord adalah dibentuk menggunakan scaling major sebagai rujukan. Jadi kalau nak senang, kita ambil tahu sikit scaling major. Okey? Di mana pada sesi yang lepas aku dah tunjuk, tapi aku tunjuk sekali lagi. Okey, scaling major ni dia adalah do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ingat Jadi selalunya contoh aku akan gunakan G sebagai dia punya not permulaan. Okey? Ingat Ingat kan? Ni not G. Jadi macam mana do, re, mi, fa, sol, la, ti, do dalam yang menggunakan not G sebagai permulaan. Okey? Do, re, nampak tali atas sekali tali 6. Kita tali daripada bawah kan. 1 2 3 4 5 6. Tali 6 fret ketiga. Not G. Selang satu. Dan kalau kau perasan, bila aku nak petik benda ni, aku suka letak tangan macam ni. Perasan Yang ini mungkin patut tajuk nanti lepas-lepas ni nantilah, tapi aku sentuh juga sikit. Sekurang-kurangnya kau tahu nama dia. Dia panggil cage system. Cage, sangka tu. Tapi cage lah bahasa putih. C-A-G-E. Okay, kenapa dia panggil semua nanti aku cerita kendian lah. Okay, tapi untuk yang kali ni, kalau kau perasan jari aku letak ni adalah meniru cage system, di mana satu jari, satu fret. Okay, untuk pengetahuan asas je lah dulu. Okay, kenapa aku nak beritahu ni? Sebab supaya senang lah kalau nak berlatih scaling major dan lepas ni nak membentuk chord. Okay, G, do, re. Re dekat mana ni? Not apa ni? A. Okay do, re, mi. Mi ni sekali apa not ni? B, boy. Fa. Apa ni? Lepas B, boy tak ada sharp, B tak ada sharp, terus masuk C. Do, re, mi, fa, so. So ni note B. Do, re, mi, fa, so, la.
La ni not E. T ni not apa? F sharp. Jangan cakap tak tahu F sharp. Asal dengar sharp je pelik. Kita dah kira dulu kan. Maksudnya semua not atau fret ni kita dah tahu. Betul? Sharp. Lepas tu dia balik Do. Do yang satu lagi ni tinggi lah. G juga. Okey. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Okey. Kalau tak boleh ingat, ulang-ulang lah ya. Sampai dapat do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kenapa mustahak kita nak tahu sekarang juga scaling major ni? Sebab untuk memahami bagaimana chord dibentuk, kita kena faham scaling major ni. Sebab chord dibentuk daripada, berasaskan ataupun dirujuk kepada scaling major. Okey. Jadi aku kata tadi, kalau chord 2 not atau lebih dimainkan serentak. Macam mana tu? Aku tunjuk contoh. Sebelum aku nak tunjuk contoh chord, aku nak highlight beberapa perkara tentang scaling major ni, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Tengok betul-betul Tengok betul. G adalah not pertama. Jadi kalau kita kira do, re, mi, fa, sol, la, ti, do tadi, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru dia masuk G balik. Do, do, do. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Okey dapat. Alright. Jadi bila kita nak buat chord, chord ni dia ada 3 jenis yang asas. Okey, jadi dalam sesi ataupun episod kali ni, aku nak tunjuk 3 jenis chord yang aku rasa kalau kau tahu 3 jenis chord ni, banyak sangat lagu yang kau boleh main. Korang boleh main banyak sangat lagu. Okey. Jadi aku tunjuk yang pertama dulu. Dipanggil sebagai power chord. Bunyi power. Okey, kenapa dia panggil power chord? Sebab chord jenis ni orang akan bermain menggunakan bunyi drive berbanding bunyi clean. Okey, ingat episod pertama ke kedua? Pertama rasa aku cerita bunyi drive dengan bunyi clean. Ni bunyi drive. Ni bunyi clean. Tak kisahlah mana-mana. Tapi biasanya orang akan pakai bunyi drive. Nanti aku tunjuk kenapa. Okey. Nampak tak dekat sini? G dan D akan membentuk chord G. Aku petik 2 tali atas ni je. 2 ni je Nampak? 2 tali ni. Tali 6 dan tali 5. Okey. Sekarang ingat balik do, re, mi, fa, sol, la, ti, do tadi. Not pertama, kedua, ketiga, keempat. D ni not ke 5. Okey. Jadi apabila not asas, yang ni kita panggil bass lah sebenarnya. Not bass G, untuk membentukkan chord G paling senang, kita ambil lah do, re, mi, fa, sol, la, ti, do dia yang kelima. Do, re, mi, fa, sol. 1, 2, 3, 4, 5. Not 1 dan 5. Kalau kita petik sekali, dia bentuklah bunyi chord G. 2 tali petik. Tapi perasan tak? Dia masih lagi tak ada identiti major ataupun minor. Jadi sebab itulah dipanggil sebagai power chord. Bunyi power, tapi kita tak tahu bunyi major ke minor. Jadi bagusnya kalau main power chord ni, kalau kita tak pasti dia chord major ataupun minor, bila kita main power chord, mesti dia betul. Aku tunjuk contoh lah sikit. Aku tak tahu mesti korang pernah dengar kot lagu ni. Ni kalau main chord penuh, aku tunjuk contoh je.
Kalau kita letak drive, okay, ni bunyi drive kita main tadi ya, chord, power chord. Nampak itulah dia power chord. Kalau untuk G tadi dengan ni, boleh nampak pattern ya. Jadi benda ni boleh pakai dekat mana-mana string pun. Tapi biasa kita akan pakai string 3 yang ke atas lah, tali 3 yang ke atas. Tali 4, 5 dan 6. Okey? Semua boleh. Nampak Ini contoh. Power chord. Dia tak ada major, dia tak ada minor. Okey. Sekarang macam mana kita nak buat chord major pula? Tadi chord power chord memadai dengan note 1 dan note 5. Kalau nak buat chord major, dia mesti note 1, 3 dan 5. Ingat nombor magic ni. Jangan tanya aku kenapa 1, 3, 5. Panjang pula cerita dia nanti. Ingat je, 1, 3, 5. Jadilah dia chord major. Aku tunjuk contoh G. Ini adalah note ke 3. 1, 3. Tapi kita nak petik sini 5, sama tali pula. Kita cari bawah dia. Ini note apa? D. Jadi kita tahu tali bawah ni D. Okay. 1, 3, 5. Jadi 1, 3, 5 cukup dah, minimum untuk membentuk chord major. Jadi kalau kita perasan, kalau kita check Google ataupun buku-buku chord gitar, kita akan tahulah ini chord. Kalau kita petik 3 tali di atas ni, dia adalah chord G major. Tapi kita perasan tak ada orang pegang chord G macam ni dalam buku gitar buku chord gitar. Mengapa? Baik, kita check. G ni note pertama. Ini tadi kita dah tahu note ke 5. Betul? Dan bawah ni note ke, so yang sama dengan note pertama, G juga. Maksud ini dah sama. Tambah bawah ni note apa? Ini note B. Jadi note B ni sama dengan B sini. Nampak? B, ni B. Jadi chord G tadi memadai. Kalau kita pegang sebenarnya kita petik 4 tali ke atas pun tak apa. Okey? Tapi sebab bila kita nak pegang ini bentuk shape. Senang ingat, kita ingat shape bentuk dia. Kalau bentuk macam ni, kita ambil 2 tali bawah ni pun akan masuk dalam chord G major juga. Sebab kita tahu tali ni note ni adalah, okey, kita boleh kira B, C, C sharp dan D. Ini pun note D juga. Ada dalam G major tadi kan. D adalah note ke 5. Dan last kali ni note G. Sebab tu kita boleh pegang penuh. G major. Okey? Jadi sebab tak sempat lagi masuk chord minor, nanti lepas ni aku cerita minor pula okay, jadi chord G ni yang belah atas ni kita boleh buat mana-mana ni semua adalah chord major. Dan ini adalah E major. Sebabnya macam ni. Kita dah berpegang sini, ni tak payah pegang lah kan, dah duduk atas bridge. Jadi sebab tu chord E tu jadi macam ni. Okey, nanti lepas ni aku sambung terus dengan cerita selanjutnya tentang major dan terus masuk chord minor.